Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan pelajaran bahasa Arab juga, tetapi pada pengkhususan yang kedua, iaitulah berkenaan dengan ismul isyarah. Okey, jadi yang ni Ustazah nak tulis. Jadi kita tengok apa yang Ustazah tulis, kamu tengok apa yang Ustazah tulis. Okey, baik, kita tengok dan Ustazah tak payah kali-kali dah. Okey, Ustazah nak menulis. Okey, dan kamu tolong ambil nota ataupun ambil ingatlah. Okey, supaya nanti pada selepas daripada kamu tengok video, kamu boleh buat latihan yang ada di dalam buku aktiviti. Baik, kita nak tengok pada ismul isyarah. Okey. Baik, kita tengok ismul isyarah. Yang ni ialah ismul isyarah. Okey. Apa dia ismul isyarah? Ismul isyarah, ismun ni ialah nama, isyarah ialah isyarat. Kata nama isyarat. Jadi kata nama isyarat ni apa dia? Okey, kata nama isyarat yang kamu akan belajar iaitulah dua. Satu ini. Okey, satu lagi itu. Okey, ini dan itu. Okey, ini dan itu. Okey, ini dia terbahagi kepada dua, itu juga terbahagi kepada dua. Okey, apa dia perkataan untuk ini? Perkataan untuk ini kamu dah jumpa. Kita selalu jugalah, agak selalulah kita berjumpa dengan perkataan ini, iaitulah apa dia? Haza. Alamak, tak nampak. Haza. Okey, kat dia sikit. Haza. Ini lagi satu ialah hazihi. Okey. Dan untuk itu pula ada zalika dan ada tilka. Haza, hazihi. Okey. Haza, hazihi, zalika dengan tilka. Okey. Jadi kamu tengok nah. Perkataan ni ada 4 perkataan, tetapi 2 perkataan membawa maksud ini, 2 perkataan ni membawa maksud itu. Okey, maksud ini haza dengan hazihi. Jadi macam mana pula kita nak membezakan dia? Okey, cara nak membezakan dia ialah kamu hanya tengok. Okey. Bahasa Arab ni kalau perkataan yang menunjuk dia ada 2 perkataan, kita panggil satu perkataan tu kita panggil muzakkar. Muzakkar. Yang kedua kita panggil muannas. Jadi semua perkataan bahasa Arab kita hanya perlu kelaskan dia kepada muzakkar dan muannas. Muzakkar ni maksud dia lelaki, muannas ni maksud dia perempuan. Okey, semua perkataan bahasa Arab kita hanya perlu kenal je dia lelaki ke dia perempuan. Kalau kita kata muslimin, lelaki, muslimat, perempuan. Kan, mukminin lelaki, mukminat perempuan. Jadi semua perkataan bahasa Arab memang kita kena kenal dia lelaki ke perempuan baru kita nak boleh bubuh. So kat sini kita tengok perkataan haza, hazihi membawa maksud ini. Haza, hazihi maksud dia ini. Okey, maksud dia ini. Makna dia ini. Haza makna apa? Makna ini. Hazihi makna apa? Makna ini. Okey, itu. Zalika makna apa? Itu. Sana kita kena tunjuk. Tilka makna apa? Itu. Jadi apa beza? Boleh tak kami nak guna? Macam mana kami nak guna? Okey, sekarang haza ialah perkataan untuk muzakkar. Haza ialah perkataan untuk muzakkar. Okey, hazihi ialah perkataan untuk muannas. Zalika perkataan untuk muzakkar. Tilka perkataan untuk muannas. Senang kat sini. Haza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Okey nah? Baik. Jadi apa dia pula dah? Nak guna macam mana?
Okey, tadi kita belajar perkataan dah kan? Perkataan berkenaan dengan adawat dalam kelas. Okey, kerusi lah contoh, kita gunakan perkataan kerusi. Okey, kerusi. Jadi Ustazah padam sikit lah sebab whiteboard ni dia kecil lah. Jadi padam dulu, sekejap kita nak tulis bagi nampak, bagi jelas sikit. Sekejap Ustazah tulis lain. Okey. Tu dia jatuh biar. Okey. Baik, tulis balik nah. Ini, itu. Okey, ini terbahagi kepada dua. Haza, hazihi. Itu juga terbahagi kepada dua. Zalika dan tilka. Okey, baik. Tadi saya kata haza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Okey, sekarang kita nak gunakan perkataan kursiyun. Okey, kita tengok perkataan kursiyun. Okey, perkataan kursiyun. Okey, kita guna kursiyun. Kursiyun. Okey, kamu gunakan perkataan kursiyun. Okey, kemudian kita nak kata ini kerusi dulu. Kita nak buat belah ni. Ini kerusi. Macam mana kita nak buat ayat ini kerusi dalam bahasa Arab? Jadi, kita tengok pada perkataan kursiyun ni, huruf yang paling last sekali, huruf yang paling akhir sekali. Huruf apa? Huruf ya. Jadi, kalau huruf yang paling last sekali huruf ya, ini dia jadi lelaki. Kalau perkataan yang nak jadi muannas, ni nak jadi perempuan, mesti belakang dia ada macam ni, sanggui. Sama ada huruf ha ni ataupun kita panggil huruf ta marbutah. Ta marbutah. Huruf ta marbutah. Okey, huruf ta marbutah. Bila ada huruf ta marbutah, dia jadilah perempuan. So sekarang kita nak buat ayat ini kerusi. Ini kerusi. Jadi kerusi perkataan dia ialah untuk lelaki. So kita kena tulis. Kita kena tulis ini apa dia? Kita pilih hak lelaki. Haza. Jadi haza. Okey, kerusi. Kursiyun. Jadilah haza kursiyun. Kenapa haza? Sebab kursiyun ni dia perkataan dia menunjukkan lelaki. Macam mana nak tahu dia lelaki? Belakang dia tidak ada huruf ta marbutah. Tak ada huruf ta marbutah ni. Okey, sekarang kita nak buat ayat ini tingkap. Kita buat ayat ini tingkap. Okey, ini tak dekat. Ini tingkap. Nampak tingkap. Ini tingkap. Jadi macam mana kita nak buat ayat ini tingkap? Okey, tingkap perkataan dia dalam bahasa Arab apa dia? Tadi kita baca. Okey, pandai. Nafizatun. Okey, perkataan dia ialah nafizatun. Ni tingkap. Okey, nafizatun. Jadi nafizatun, kita tengok belakang dia ada huruf ta marbutah tak ni? Ta marbutah ni tadi kita kata. Ada, ni huruf ta marbutah. Jadi nafizatun ni dia sudah jadi perkataan untuk perempuan. Jadi kita nak guna apa? Ini yang mana? Kita nak guna ini yang mana? Jadi kita kena guna ini yang tu. So kita buatlah ayat. Kita buat ayat. Dia angkat nak tinggi sikit. Kita buat ayat jadi hazihi nafizatun. Okey, dapat? Hazihi nafizatun. Kenapa kita gunakan hazihi? Sebab di belakang ada huruf ta marbutah. Sebab itulah kita gunakan hazihi. Yang atas ni tadi pasal apa kita gunakan haza? Sebab belakang huruf ni, huruf ya yang akhir belakang dia bukan huruf ta marbutah. Sebab tu kita kena guna haza. Sebab haza ni adalah untuk lelaki. Kalau ada ta marbutah, dia adalah untuk perempuan. Okey? Jadi perkataan bahasa Arab yang tu je kita tengok. Macam mana kita nak kenal perkataan tu dia jadi muzakkar ke muannas? Kalau perkataan tu belakang dia tidak ada huruf ta marbutah, maka dia jadilah muzakkar, lelaki. Kalau belakang perkataan tu dia ada huruf ta marbutah, maka dia jadilah muannas, iaitulah perempuan. Okey? Boleh dapat? Okey, kita nak gunakan perkataan zalika pula. Okey, zalika dengan tilka kat sini. Sama juga kita guna perkataan yang sama, kursiyun.
Kursiyun. Belakang tadi kita kata kursiyun ni dia jadi lelaki kan, sebab belakang dia tidak ada huruf ta marbutah. Jadi kita gunakan zalika ke tilka. Kita nak gunakan zalika ke tilka. Kita nak kata ayat yang kita nak buat ialah itu kerusi. Itu kerusi. Nampak tak? Itu kerusi. Okey. Okey nah, itu kerusi. Okey, jadi perkataan yang kita nak gunakan itu kerusi. Okey, itu kerusi. Jadi itu kerusi sama juga dengan haza hazihi tadi. Okey, kerusi, kursiyun. Kursiyun ni dia jadi lelaki. Bila lelaki kita gunakan perkataan zalika. So ayat dia dalam bahasa Arab ialah zalika, zalika kursiyun. Zalika kursiyun. Okey? Baik, kita nak buat ayat berkenaan dengan itu tingkap. Itu tingkap. Itu tingkap. Okey, macam mana? Sama juga macam haza hazihi tadi. Dah kita kenal pasti dah tingkap tu ialah perempuan. Tadi kita kata kan. Jadi bila tingkap tu ialah perempuan, ayatnya kita ambil lah tilka. Jadi kita gunakan tilka nafizatun. Okey. Kamu boleh cuba buat untuk ayat-ayat yang lain. Okey, kamu tengok dalam buku teks. Okey. Baik, tengok dalam buku teks. Kursiyun. Cuba buat ayat. Ini kerusi. Tadi kita dah bagi dah. Hadza kursiyun. Okey, kita tengok perkataan-perkataan yang lain lagi. Boleh kita guna perkataan yang lain. Babun. Macam perkataan babun. Babun berakhir dengan huruf ba. Maka dia jadi lelaki, muzakkar. Kalau kita nak kata ini pintu, hadza babun. Itu pintu, maksudnya zalika babun. Okey, dulabun, almari. Dulabun. Ada tak tun kat belakang? Tak ada tun. Bila tak ada tun, dia jadi lelaki. Bila dia jadi lelaki, maka kita kena gunakan, kalau kita nak kata ini, kita gunakan haza dulabun. Kalau kita nak kata itu, kita kata zalika dulabun. Okey, kita tengok pula perkataan di muka surat 14. Okey, di muka surat 14 ni ialah semua perkataan-perkataan yang menunjukkan muannas. Nafizatun, ada tun. Lauhatun, tun, ada tun. Mimsahatun, ada tun. Okey, mirwahatun, ada tun. Saburatun, ada tun. Miknasatun, ada tun. Salatun, ada tun. Jadi, perkataan yang ada tun ni, dia jadilah perempuan. Ingat, senang je Kak Tun. Kak Tun. Kak Tun lelaki kan perempuan? Kak Tun dia mesti kena perempuan. Dia panggil Kak kan? Kak Tun perempuan. Jadi hak belakang ni muka surat 13 ni kita sebut kursiyun, babun, dulabun, maktabun, misbahun. Kan dia tidak ada huruf ta marbutah, dia tak bunyi tun. Jadi bila tak bunyi tun dia jadi lelaki. Jadi senangnya kamu tengok, kalau lah perkataan tu kita tak pakai, kita tak sebut tun, jadi kita pilihlah. Kita pilihlah yang tak sebut tun, kita pilihlah haza ataupun zalika. Bergantung kepada dia suruh buat ayat apa. Dia suruh buat ayat ini ke, dia suruh buat ayat itu. Kalau ini gunalah haza, kalau itu gunalah zalika. Okey? Jadi bila kamu dengar perkataan tu dia ada tun kat belakang, dia tengok pula kepada ayat. Dia suruh buat ayat apa. Kalau ayat ini gunalah hazihi, kalau itu gunalah tilka. Okey? Jadi macam mana nak ingat pula? Okey, haza tengok sendiri belakang dia pun dia tidak ada huruf sanggui, tidak ada ta marbutah. Hazihi walaupun dia tidak ada titik tun, dia tak bunyi tun tapi dia ada sanggui. Okey, senang nak ingat ni, saya nak bagi tahu supaya senang nak ingat. Okey, seterusnya macam itu zalika pun tak ada huruf ta. Tilka ada huruf ta. Walaupun dia ada di depan, bolehlah jadi sebagai panduan. Walaupun ini bukanlah menunjukkan kepada panduan dia menjadi perempuan, tapi kita nak bagi ingat, hak bunyi tun-tun tu semua perempuan. Hak ada huruf ta marbutah, yang ni kaedah nak ingat je lah. Dia bukanlah 100%. Okey, mana-mana perkataan yang ada huruf ta maftuhah ni kat depan dia jadi perempuan. Tak. Kita kena tengok
pada kalimah tu huruf yang belakang. Huruf yang belakang ni belakang. Kalau belakang ada, jadilah perempuan. Kalau belakang tak ada tun, dia jadi bukan perempuan. Okey. Boleh? Saya harap kamu boleh faham apa yang saya ajak kamu hari ni berkenaan dengan ismul isyarah. Ismul isyarah ada yang kamu belajar hari ni ialah ada dua, iaitu haza hazihi satu dan zalika tilka satu. Okay, dia ada satu lagi huna dengan hunaka, tapi kamu tak belajar lagi, tak sampai lagi. So kamu perlu tahu macam mana kamu nak kenal haza hazihi zalika tilka. Dia mesti kena gabung dengan kalimah-kalimah lain, ismun yang lain, kata nama yang lain, barulah kita boleh buat ayat. Okey, itu pintu, ini meja. Okey, jadi saya harap kamu dapat mengulang kaji pelajaran dengan baiklah. Kalau kamu tak faham, kamu boleh PM tanya saya. Okey, PM tak payah telefon, PM saja. InsyaAllah saya tengok mesej, saya akan jawab. Baik, sekian dulu pelajaran bahasa Arab kita pada kali ini, slot yang ketiga. Okey, bila kamu dah tengok dua video dan kamu dah cuba buat latihan sendiri, sila buat buku aktiviti, latihan di dalam buku aktiviti. Okey, kemudian kamu boleh isi Google Form kepada saya. Nanti saya akan hantar. Kamu tak perlu nak bubuh dalam senarai nama di dalam kelas tu. Ni dah siap, saya pergi kopi orang ni dah siap, kopi-kopi tak payah. Yang dah siap kerja bahasa Arab saya, tolong isi Google Form. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.